Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana 5 Disember. Saya Farhatul Lasyati Osman. Dan juga saya, Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Jemaah Menteri setuju potong gaji 20% setiap bulan. NAKOL akan digerakkan segera tangani kos sara hidup. Jemaah Menteri setuju memotong gaji sebanyak 20% setiap bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah dilaksana sebagai keprihatinan terhadap masalah rakyat. Jemaah Menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Kalau ekonomi pulih 3 tahun kita review lah. Gaji motong ni memang tidak wajar. Ya. Tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pasca mesyuarat khas Kabinet. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan tiada campur tangan Perdana Menteri mahupun kerajaan dalam memutuskan siasatan terhadap beberapa kes keselamatan termasuk salah guna kuasa pentadbiran terdahulu. Tegas beliau langkah berkenaan dibuat berdasarkan ketetapan dalam perlembagaan negara. Ini adalah ketetapan dalam perlembagaan dan kenyataan tegas oleh Raja-Raja Melayu yang membuat kenyataan tentang kewaspadaan terhadap memainkan sentimen perkauman dan juga sikap pelampau agama. Arahan itu adalah daripada Raja-Raja Melayu untuk mematuhi semangat perlembagaan. Dan ini tidak boleh disamakan kritikan kepada Perdana Menteri atau kritikan kepada kerajaan. Dan saya tidak pernah mengarahkan, malah memberitahu Ketua Polis Negara bahawa kritikan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan itu dalam sistem demokrasi dibenarkan dan diizinkan. Ya. Seperti mana saya juga akan menggunakan ruang untuk menjawab bila perlu. Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan perpaduan pimpinannya akan meneruskan dasar dan inisiatif kerajaan terdahulu sekiranya ia baik untuk negara. Yang baik, perjanjian baik, kontrak yang baik, tak ada masalah. Kita akan ikut dan tak ada masalah. Ini bukan kerajaan yang baru tubuh. Ini kerajaan yang meneruskan sistem yang ada. Cuma kita lebih tegas dalam buat perubahan. Kalau jelas umpamanya tender puluh bilion tidak ikut perolehan ataupun projek yang diluluskan puluh bilion atau ratus bilion tak ikut tender, tak ikut proses, tentu kita harus teliti semula. Ini bukan wang saya, wang rakyat. Beliau juga turut memberi komitmen untuk meneruskan sebarang cadangan penggubalan undang-undang yang baik yang dibawa kerajaan terdahulu. Dan ujarnya semua cadangan akan diteliti oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang kemudiannya akan dibincang dan diluluskan pihak Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dipertanggungjawabkan untuk pengurusan bencana banjir, manakala Datuk Seri Fadilah Yusof diamanahkan untuk fokus hal ehwal Sabah dan Sarawak, terutamanya perjanjian MA 63. Dan juga
masalah pembangunan. Kerana kita tidak mahu terlalu ketara kesenjangan tahap pembangunan di kawasan yang mewah dengan kawasan yang paling miskin, pedalaman Sabah Sarawak, seperti juga beberapa kawasan terpencil di Semenanjung. Oleh demikian, bersama Menteri Kejaraya Sri Alexander Linggi, kita berikan tugas penyelarasan ini kepada TPM Fadilah untuk Sabah Sarawak dan tentunya di bawah bidang kuasa TPM Zahid untuk kawasan-kawasan di Semenanjung. Dan ini pula berita baik mengenai harga telur ayam. Menurut Perdana Menteri, harga telur ayam yang lebih murah akan diumumkan esok oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Pengumuman itu bakal mengurangkan kebergantungan bekalan telur kepada kartel. Dalam sidang medianya, Muhammad Sabu turut memaklumkan bekalan makanan harian dijamin mencukupi dengan tawaran harga yang munasabah. Kita akan lihat pertama sekali soal harga makanan, khasnya harga telur. Sebab itu makanan awam, umum. Daripada orang miskin sampailah kepada kelas atasan makan telur. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian khas di samping harga ikan, harga ayam, dan kita akan bincang dengan para pegawai. Makanan, bekalan makanan sebagainya, ini yang paling utama untuk diambil perhatian. Dan ramalan-ramalan ekonomi dunia akan merosot pada tahun depan. Dan bagaimana kita nak hadapi persediaan itu? Ini kita akan bincang di sini dan kita akan laksanakan bersama. Terdahulu, Muhammad Sabu tiba di Wisma Tani bagi memulakan tugas rasmi. Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara NAKOL akan digerakkan segera untuk mencari kaedah penyelesaian komprehensif bagi isu kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub optimis ia dapat dilaksana dengan mengadakan libat urus bersama pemain industri bagi menentukan dasar dan pelan tindakan yang efektif. KPDN, KSH yang menjadi urustia kepada Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara atau NAKOL dan akan digerakkan dengan segera. Dasar yang baik dan terbukti berkesan yang telah dilaksanakan di kementerian sebelum ini akan kita teruskan. Saya meminta KSU yang pasukannya mencari inovasi baru bagi penambahbaikan dasar dan pelaksanaan sedia ada untuk meningkatkan prestasi, impak dan keberkesanan kos yang secara langsung dirasai oleh rakyat dalam mengurangkan beban kos sara hidup. Beliau juga bertekad memberi komitmen untuk menyelesaikan kenaikan harga barang dan kekurangan bekalan makanan di pasaran. Kerajaan akan meneliti dan mengubah suai semula bajet 2023. Perdana Menteri berkata proses tersebut akan dilakukan dengan mengambil kira pandangan pihak Kementerian Keuangan serta Kabinet Kerajaan Perpaduan yang baru. Saya fikir sebahagian besar itu boleh diterima. Ada orang buat andaian bahawa kita menentang semua, tidak. Apa cadangan yang baik itu kita boleh teruskan, tetapi tentu kita beri ruang kepada Jemaah Menteri, pertama Kementerian Keuangan, keduanya Jemaah Menteri untuk memberikan input mereka apa yang boleh diubah suai dan diperbaiki. Sementara itu, bajet emolumen akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata bajet penuh bagi 2023 pula akan dibentangkan dalam tempoh 1 atau 2 bulan selepas itu. To say anything, but I think we are going through the process anyway because the government will table emoluments budget, I think, in the next sitting. And then the full budget will be tabled maybe in a matter of 1 or 2 months after that. Beliau berkata demikian pada sidang media Kementerian Ekonomi di Putrajaya. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menetapkan sidang Dewan Rakyat bermula pada 19 Disember ini.
Dalam pada itu, Kementerian Ekonomi akan kekal fokus untuk memastikan Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi. Rafizi akan meneruskan perancangan sedia ada meliputi aktiviti bernilai tinggi yang menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, kementerian tersebut akan memberi tumpuan untuk mengurangkan golongan miskin tega. Negeri-negeri yang buat masa sekarang ini tidak mengalami pertumbuhan yang baik, negeri-negeri yang lebih ramai orang miskin. There's a strong focus on the most vulnerable groups in society economically, tentang program pembasmian tegar dan sebagainya. There's a strong focus on SDG and tech and knowledge economy. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mahu memfokuskan pelaksanaan pelbagai inisiatif untuk merapatkan hubungan antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, inisiatif merapatkan jurang kemudahan dan pembangunan di Sarawak dan Sabah turut menjadi perhatian utamanya. Jelas beliau ia merupakan antara perkara yang diamanatkan Perdana Menteri pada mesyuarat khas Kabinet Kerajaan Perpaduan pagi tadi. Wujudnya kerajaan ini dengan ahli-ahli kabinet ialah untuk kita fokuskan dalam pembangunan negara kita, untuk kita fokuskan pada rakyat dan selesaikan banyak perkara yang tertunggak supaya kita dapat wujudkan kerajaan yang stabil. Kita melihat bagaimana kita dapat pertama sekali merapatkan jurang di antara tiga wilayah ini, iaitu Sabah, Sarawak dengan Semenanjung. Pertama sekali bukan saja dari segi pembangunannya, fizikalnya, amenitisnya, dari segi kemudahan-kemudahan lain, sekolah, hospital dan sebagainya yang agak ketinggalan Sabah dan Sarawak khususnya, bagaimana kita nak fokuskan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengimbas kad perakam waktu dan memulakan tugas rasmi di Aras 3 Bangunan Perdana Putra pada pukul 12 tengah hari tadi. Pembangunan projek PEM Borneo di Sabah dan Sarawak antara tumpuan Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nathalinggi. Penelitian terhadap sebarang keperluan penambahbaikan dalam kementerian berkenaan juga akan dilaksana. Yang sudah yang terbaik kita akan teruskan. Cuma saya akan melihat juga kepada ada ruang dan peluang untuk penambahbaikan. Tumpuan kepada PEM Borneo lah untuk dilaksanakan dengan terbaik dan disiapkan dengan terbaik, dan juga bukan di Sarawak, akan dipanjangkan ke Sabah juga. Kita difahamkan prestasi di Sabah belum lagi mencapai yang boleh dikatakan memuaskan lagi. Ya. Beliau berkata demikian pada sesi mengimbas kad perakam waktu di Ibu Pejabat Kementerian Kejaraya. Turut berlangsung sesi serah tugas yang dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pula akan meneliti satu persatu semua isu, terutama isu mendesak di bawah kementerian itu. Menterinya Nik Azmi Nik Ahmad berkata pihak kementerian akan berusaha mengatasi isu terbabit bagi memenuhi harapan rakyat. Ia termasuk menumpu isu besar seperti banjir, perubahan iklim dan alam sekitar. Kementerian Sumber Asli, alam sekitar dan juga perubahan iklim. Jadi kita tahu bahawa itu adalah isu-isu yang besar dan mungkin kadang-kadang orang juga tak sedar air dan tenaga, benda yang besar juga termasuk di bawah portfolio ni. Jadi mana beban kerja dia besarlah. Orang dah benar-benar prihatin. Kalau dulu mungkin orang bercakap saja tanpa memahami impak, tapi sekarang kita tengok impak dia. Jadi benda itu kita memang jadi demand lah daripada orang ramai supaya perkara ini ditangani oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian selepas memulakan tugas di Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di Putrajaya. Kementerian Komunikasi Digital akan mengadakan pertemuan bersama penyedia perkhidmatan media sosial dalam masa terdekat. Antara agendanya usaha mengekang penyebaran maklumat palsu dan kandungan bersifat melampau serta keterlaluan.
Ini juga telah dibangkitkan oleh beberapa menteri dalam mesyuarat khas Kabinet pada pagi tadi. Dan saya percaya setelah saya mengadakan pertemuan dengan beberapa penyedia perkhidmatan media sosial termasuk TikTok selepas ini, saya akan dapat faham apakah yang menjadi mungkin sedikit sebanyak isu terutama dari segi regulatory framework. Beliau bagaimanapun memberi jaminan kebebasan media akan terus diberi keutamaan. Tepat pada masanya. Itu yang dikatakan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang seiring dengan pembentukan Kerajaan Perpaduan. Kementerian bukan sahaja menyatupadukan masyarakat, malah dari sisi politik juga tidak terkecuali. Kementerian ini adalah tepat pada masanya sebab sekarang ini pun kita mempunyai unity government, ya, kerajaan perpaduan, dan tepatlah kita haraplah dalam kementerian ini walaupun ditubuhkan dalam 2 tahun lepas, dulu bukan kementerian tapi sekarang ada kementerian perpaduan sendiri, dan kita haraplah dalam perpaduan ini kita dapat membuat program-program yang dapat menyatukan rakyat dan juga bukan rakyat dan juga dari segi politik kita dapat berpadu untuk form United Government. Beliau tiba di Kementerian Perpaduan Negara sekitar 8.30 pagi tadi bagi mengimbas kad perakam waktu sebagai tanda memulakan tugas rasmi. Sementara itu, usaha memperkasa perpaduan ummah menjadi fokus utama Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar sekaligus bersama-sama ke arah pembangunan negara. Berkat sokongan daripada semua agensi-agensi agama, kita akan pastikan supaya matlamat Islam itu dimartabatkan di negara kita ini, insya-Allah akan berjaya dan semua umat Islam dan umat akan bersatu, insya-Allah. Jadi itu je harapan saya dan semoga Allah beri petunjuk pada saya untuk memimpin dan juga memimpin agensi-agensi agama ini ke arah kebaikan, dan saya percaya dengan sokongan semua, insya-Allah kita akan berjaya untuk laksanakan tanggungjawab ini. Beliau akan berjumpa ke semua pemegang taruh agensi di bawahnya bagi menentukan hala tuju yang lebih jelas. Terdahulu beliau tiba di bangunan JAKIM pada 8.31 pagi dan mengimbas kad perakam waktu di pejabatnya pada jam 8.33 pagi sebelum mengadakan bacaan Yasin dan doa selamat. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Langkah membendung dan membanteras penyebaran kandungan berunsur provokatif dan bersifat ekstremis di media sosial. Penyedia platform TikTok menyatakan komitmen kerjasama strategik bersama Kementerian Komunikasi Digital. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat hasil perjumpaan bersama Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan penyedia platform tersebut. Turut diutarakan kebimbangan dan keseriusan impak negatif daripada kandungan yang tersebar luas dalam kalangan masyarakat. Terdahulu dalam mesyuarat Kabinet khas memberi penekanan berkaitan pelakuan muat naik bahan yang mengandungi unsur provokatif, menggugat keharmonian dan menyentuh sensitiviti kedudukan institusi beraja, agama dan bangsa di platform media sosial. Kertas Putih Pertahanan KPP yang diluluskan Parlimen akan dijayakan secepat mungkin. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pelan strategik dengan 7 teras untuk kementerian itu dan Angkatan Tentera Malaysia ATM kini sudah dan sedang dalam proses pelaksanaan. Saya diberitahu tadi bahawa Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera kita telah pun membentangkan Kertas Putih Strategic Planning for Malaysian Armed Forces dan also Malaysia Defence Ministry yang telah diluluskan oleh Parlimen dan telah pun strategic planning beberapa 7 teras yang telah pun disebut tadi
sedang dan telah pun dilakukan, dan mereka mempunyai jawatan kuasa yang diketuai oleh Ketua Setiausaha sendiri dan juga Panglima-Panglima, Chief of Armed Forces dan juga Panglima-Panglima Perkhidmatan. Saya nampak ianya dilakukan dengan terbaik dan ia akan menjadi sebagai teras kepada plan pembangunan Angkatan Tentera Malaysia. Beliau bercakap pada sidang media selepas memulakan tugas rasmi sebagai Menteri Pertahanan di Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Syarikat Tersenarai Awam PLC disasar menyertai program transformasi menjelang 2025. Pengerusi Bursa Malaysia Berhad Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata setakat ini 100 PLC telah menyatakan komitmen untuk menyertai program berkenaan daripada 971 syarikat yang tersenarai. From 2023 onwards, there will be a lot of engagement and working with them. And as we have always mentioned, it is not mandatory for these PLCs to come and participate. It is by way of encouragement. And these guidebooks, they're not prescriptive in nature. So there's a lot of collaboration and working together and supporting them, basically. So many of these will be in the early part of our transformation program period. Beliau berkata demikian selepas pelancaran 2 buku panduan digital yang sekaligus melengkapkan 5 siri buku panduan digital transformasi PLC. Tan Sri Wahid menyifatkan 2 buku panduan tersebut bertepatan dengan persekitaran pasca pandemik COVID-19 yang mementingkan keupayaan digital dan perniagaan yang lebih tangkas. Kesemua buku panduan boleh dimuat turun di laman sawang Bursa Malaysia sebagai sumber untuk semua PLC dan syarikat swasta, khususnya perusahaan kecil dan sederhana. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP merekodkan jumlah pendapatan pelaburan kasar RM39.31 bilion bagi tempoh 9 bulan berakhir 30 September 2022. Ia susut 18% berbanding RM48.02 bilion yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Dan jumlah pendapatan pelaburan kasar bagi suku ketiga berjumlah RM12.32 bilion, turun RM1.65 bilion berbanding RM13.97 bilion pada suku ketiga 2021. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata KWSP mencatatkan prestasi suku ketiga lebih baik daripada suku sebelumnya sebanyak 11%. Bagi suku tahun dikaji, ekuiti menyumbang RM5.49 bilion merangkumi 45% daripada jumlah pendapatan pelaburan kasar. Sehingga September 2022, aset di bawah pengurusan KWSP berjumlah RM961.01 bilion. Di sebalik cabaran makroekonomi, pertumbuhan aset kekal sihat dengan caruman diterima sehingga September 2022 sebanyak RM63.61 bilion. Produk langganan penerbangan serta tawaran gaya hidup pertama di dunia, Super Plus oleh AirAsia Super App kini tersedia untuk pembelian di seluruh dunia. Versinya yang dipertingkat membolehkan pelanggan untuk terbang ke destinasi lebih jauh serta menikmati lebih banyak tawaran menarik merentasi keseluruhan ekosistem AirAsia. Setakat ini lebih 100,000 pelanggan Super Plus telah menebus lebih 500,000 tempat duduk penerbangan seluruh ASEAN dengan
penembusan tertinggi sebanyak 100 tempat duduk dalam tempoh 12 bulan. Hanya 200,000 pelan langganan Super Plus tersedia untuk dibeli dan boleh didapati mulai hari ini sehingga 11 Disember. Ketua Pegawai Eksekutif Tan Sri Tony Fernandez berkata syarikat penerbangan itu akan menerima pesawat Airbus A321 dan telah menempah 325 pesawat berkenaan. Mengenai rangkaian Super Plus baharu itu, beliau berkata pihaknya berusaha menyediakan syarikat untuk memenuhi lonjakan permintaan terhadap pengembaraan. Dan beliau berkata demikian pada majlis pelancaran pakej langganan AirAsia Super Plus Unlimited di Kuala Lumpur. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Usaha mensejahterakan persekitaran dan komuniti setempat, pelbagai aktiviti dan program dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan termasuk program Matlamat Pembangunan Mampan. Di Perlis, usaha menaik taraf kampung warna-warni seberang ramai dilaksana dengan menggunakan bahan dan sisa terbuang yang dikitar semula. Laporannya bersama Sofi Syamsuddin. Kampung yang dahulunya kusam dan usang kini diberi nafas baharu melalui projek diraja program transformasi kampung warna-warni seberang ramai. Ia hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. SW Corp yang bertindak sebagai peneraju utama kebersihan dan keceriaan akan memastikan penduduk menerapkan amalan kebersihan dan membudayakan amalan 3R dalam kehidupan seharian. Hasilnya, pelbagai sisa buangan ditransformasikan sebagai bahan hiasan bagi mengindahkan kampung ini. Kita dalam peringkat permulaan membersihkan kampung ni, kita menyediakan cat-cat dan juga bantuan daripada agensi kerajaan. Tapi selepas daripada itu kita balik. Yang tinggal adalah penduduk kampung. Jadi apabila dah bersih, penduduk kampung sendiri yang menyelenggara kampung ni. Sehinggalah sekarang masih kekal kebersihan dia. Hasil daripada projek ini juga secara tidak langsung memberikan kesedaran kepada masyarakat setempat berkaitan kebersihan sekaligus menjadikan mereka lebih kreatif. Bila ada bajet, kita tambah kan. Jadi kita bukan kita terus siap macam payung ni, bukan kita terus siap payung ni. Payung ni kita beli 6 berapa lalu, kita naik sikit betul kita buatlah ubah tu. Maknanya idea ni semua dari penduduk kampung sinilah. Program transformasi di kampung ini telah menunjukkan perubahan dan impak positif dari pelbagai aspek termasuk peningkatan taraf kemudahan dan prasarana selain aspek kebersihan dan pengindahan fizikal kampung. Ia sekaligus membawa kepada perubahan sosial dan ekonomi setempat. Apabila pelancong datang, penduduk-penduduk boleh memberi kesempatan untuk menjual barangan-barangan, sama ada makanan ataupun barangan-barang kita semula ni. Sebab sekarang dah tak ada sampah dah. Sampah di kampung seberang ramai ni dah jadi hasil. Sampah yang boleh digitar semula, plastik, botol, kertas, semua diubah. Kita panggil konsep upcycling. Maknanya mereka menggunakannya untuk membentuk bahan-bahan yang boleh dijual. Sektor pelancongan juga terus berkembang seiring perkembangan ekonomi penduduk. Pelancong masuk tiap-tiap minggu. Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi dalam kalau cuti sekolah memang full lah. Tiap-tiap pagi dengan petang. Memang kira baik untuk penduduk kalau mereka nak buat berniaga. Kira kalau mereka nak adakan produk sendiri ke. Kedai-kedai makan memang lakulah waktu tu. Dalam pada itu, projek yang dijalankan oleh agensi di bawah KPKT terus diperluas ke seluruh negara seperti projek Lorong Ampang Mampan. Langkah itu selaras komitmen negara untuk menginstitusikan 17 matlamat pembangunan mampan dalam rancangan jangka panjang selaras wawasan kemakmuran bersama 2021-2030. Sofi Syamsuddin, Berita RTM.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan kurang hujan untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini, dengan hujan lebat pada malam ini dilihat hanya berlaku di daerah-daerah sekitar selatan Pahang dan juga utara negeri Johor. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Namun begitu, untuk tinjauan cuaca beberapa hari yang akan datang, dijangkakan hujan lebat akan mula berlaku dan akan berterusan di sekitar kawasan-kawasan di pantai timur Semenanjung ini bermula pada 7 Disember nanti. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada untuk kawasan-kawasan terbabit daripada 7 sehinggalah 9 Disember, dan hujan lebat dijangka mampu untuk berterusan sepanjang tempoh berkenaan. Oleh itu, orang ramai khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Cuaca dilihat cerah sepanjang hari ini untuk kebanyakan bahagian. Untuk bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan lebat pada malam ini hanya berlaku di kawasan-kawasan sekitar bahagian Sandakan di negeri Sabah dan juga di sekitar kawasan pedalaman, iaitu di bahagian Kapit di negeri Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini juga dijangka akan beransur-ansur reda menjelang lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Bet Malaysia. Berita perdana diteruskan dengan edisi sukan. Bersama Syarul Islam, silakan. Eng Ziong rangkul gelaran pertama musim 2022. Kane temui sentuhan gol, Mbappe terus menyinar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan sukan badminton. Pemain muda negara Eng Ziong muncul juara acara perseorangan lelaki pada kejohanan cabaran antarabangsa Bahrain 2022 di Manama. Ia merupakan kejuaraan pertama pemain berusia 22 tahun itu musim ini. Selaku pilihan pertama, Ziong bagaimanapun dipaksa bertarung sehingga ke set ketiga oleh pemain bukan pilihan dari Taiwan, Kuo Kuan Din, sebelum menang 21-15, 20-22 dan 21-12 dalam tempoh sejam 20 minit. Selain merangkul gelaran juara, pemain yang menduduki nombor 27 dunia itu turut menerima hadiah wang bernilai $1,125 Amerika. Ziong sebelum ini pernah memenangi pingat perak perseorangan lelaki dan membantu pasukan negara merampas kembali pingat emas dari India dalam acara berpasukan campuran di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Selain itu, Ziong juga merupakan sebahagian daripada skuad badminton lelaki negara yang memenangi gelaran sulung pada kejohanan berpasukan badminton Asia PATC di Shah Alam Februari lepas.
Baik, kita beralih ke perkembangan hoki Piala Negara-Negara. Misi skuad lelaki senior negara untuk menamatkan saingan di Afrika Selatan dengan menggenggam pingat gangsa musnah apabila tumpas 0-4 kepada Korea Selatan pada aksi penentuan ketiga dan keempat semalam. Ini kali kedua Malaysia tumpas kepada Korea di kejohanan ini selepas tunduk 0-1 pada aksi pertama kumpulan B. Aksi penentuan ketiga dan keempat semalam memberi peluang terbaik buat skuad negara menebus kekalahan tersebut selain membawa pulang pingat gangsa sebagai pengubat duka gagal ke final. Bagaimanapun, hajat itu sekali lagi musnah selepas The Speedy Tigers tunduk dengan 4 jaringan tanpa balas dan terpaksa berpuas hati dengan kedudukan keempat dalam kejohanan yang pertama kali diperkenalkan oleh FIH ini. Namun pujian tetap perlu diberikan kepada anak buah A. Arul Sevaraj itu kerana mereka masih berjaya mara sehingga ke peringkat 4 terbaik. Walaupun keletihan mengharungi kejohanan kompetitif kedua dalam tempoh yang dekat, pemain negara berjaya mencatat kemenangan ke atas Kanada 1-0 dan Jepun 5-1 pada aksi kumpulan sebelum tewas 0-3 kepada Ireland di separuh akhir. Bagi Korea yang berada di ranking ke-12 dunia pula, kemenangan ke atas Malaysia, ranking ke-10 dunia, berjaya membalas kekalahan 2-3 mereka pada final Piala Sultan Azlan Shah 2022 baru-baru ini. Sementara itu, tuan rumah Afrika Selatan muncul juara selepas menewaskan Ireland 4-3 pada aksi final. Sementara itu, bagi Ketua Jurulatih Arul Sevaraj, beliau akur dengan keputusan tersebut. Menurutnya, ketiadaan ramai pemain utama untuk kejohanan ini menjejaskan kekuatan sebenar The Speedy Tigers. Kelemahan agak ketara dari segi 2-3 muka baru yang masuk bermain di tournament ni. Of course, kita kehilangan dalam 7 core players kita daripada tournament ni, so itu yang buatkan agak susah sedikit untuk kita sustain dalam peringkat ni. Secara keseluruhan bagus untuk pemain-pemain yang lain untuk mendapat minit permainan di peringkat tinggi ini. Para pemain akan diberi rehat kira-kira seminggu sebelum menyambung latihan sebagai persiapan ke kejohanan Hoki Piala Dunia 2023 di India bulan depan. Ini pula perkembangan sukan luncur air. Ratu luncur air negara Aliyah Yung Hanifah meletakkan sasaran untuk menaiki podium dalam semua kejohanan antarabangsa tahun hadapan. Antara yang menjadi sasarannya termasuk kejuaraan Mumba Master di Melbourne, Australia dan kejohanan dunia bawah 21 tahun di Mexico pada bulan Jun. Menurut Aliyah, ketika ini dia sedang menjalani latihan bagi persiapan menghadapi kesemua kejohanan antarabangsa itu musim depan. Atlet berusia 18 tahun itu turut menjelaskan sasaran jangka panjangnya adalah untuk menjadi juara luncur air dunia pertama dari Malaysia dan Asia. But also in 2023, I will be participating in the Under-21 World Championships, where I hope to be on the podium for in the tricks event and the overall event. So that's my the biggest target for next year. Aliyah ditemui selepas menerima beasiswa Yayasan Sam Darby YSD berjumlah 1.1 juta ringgit bagi melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Beasiswa tersebut disampaikan oleh pengerusi YSD yang amat mulia Tuanku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar. Saudara, bermula esok hingga 11 Disember akan berlangsungnya kejohanan Persekutuan Bina Badan dan Sukan Fizikal Sedunia WBPF 2022 di Phuket, Thailand. Persekutuan Bina Badan Malaysia MBBF menghantar sebanyak 14 orang atlet negara ke kejohanan tersebut. Menurut Presidennya, Major Jeneral Bersara Datuk Dr. Ahmad Badrus Osman, bagi edisi kali ini pihaknya meletakkan sasaran 1 emas, 2 perak dan 3 gangsa. Selalu World Championship ni kita bawa balik dalam 1.2 pingat emas saja. Tapi sekali ini kita bubuhkan just to be safe 1 gold medal. Yang kita very sure kerana kita hantar seorang peserta yang betul-betul world class punya atlet. Malaysia akan menyertai 14 daripada 20 kategori yang dipertandingkan. Jelas beliau, kejohanan ini juga bakal menjadi platform pemilihan atlet terbaik untuk mewakili Malaysia bagi Tamasya Sukan SEA Kemboja dan kejohanan Asia di Nepal tahun hadapan.
Penyerang dan pemain sayap Johor Darul Takzim JDT, Muhammad Safawi Rashid bakal melebarkan kariernya ke negara jiran. Ini selepas kelabnya bersetuju meminjamkan Safawi yang baru saja melangsungkan perkahwinan untuk beraksi di Liga 1 Thailand bersama Ratchaburi FC pada musim depan. Pengarah teknikal Kelab Bola Sepak JDT, Hector Bidoglio, mengesahkan pemain berusia 25 tahun itu telah dipinjamkan kepada Ratchaburi dan akan menyertainya selepas kempen Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022. Dalam satu kenyataan, Bidoglio memaklumkan selain Safawi, JDT turut mencapai persetujuan dengan klub Thailand itu untuk meminjamkan pemain import dari Mali, Musa Sidib. Sebelum ini, sebuah portal antarabangsa melaporkan pengerusi Ratchaburi, Tanawat Nitikan Chana berkata kelabnya telah mencapai persetujuan dengan JDT untuk mendapatkan khidmat Safawi yang merupakan salah seorang kapten skuad Harimau Melaya. Kejohanan Piala AFF 2022 pula dijadual bermula 20 Disember hingga 16 Januari depan. Safawi yang menyertai JDT dari Terengganu FC 2 pada Januari 2017 pernah dipinjamkan ke klub Divisyen Utama Portugal, Portimonense SC selama 3 bulan pada hujung 2021. Sebelum ini, beberapa pemain Malaysia pernah beraksi di Liga Thai seperti Syahril Fikri bersama klub Nakhon Ratchasima, Dominic Tan, Polistero dan Junior Elstel Chonburi FC. Baik, beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2022. England menempati ramalan melangkah ke skor akhir selepas menang 3-0 ke atas Senegal pada pusingan kalah mati awal pagi tadi. Laluan mereka selepas ini lebih sukar apabila berdepan juara bertahan Perancis di peringkat suku akhir. Jaringan bersama England, pemain sayap Bukayo Saka kemudian melengkapkan gol ketiga England. Yeah, no, of course. I think as a striker, scoring goals is what you do, and it's one of the best feelings you can have in football. So, of course, I was waiting patiently to try and score, and thankfully that was today. And I feel good. Hopefully, this can start a good run for me personally, because I know that will help the team as well. 24 dan masa kecederaan. Dua gol itu turut mengangkat Mbappe sebagai penjaring terbanyak kempen di Qatar ini dengan 5 jaringan. Poland yang utama adalah untuk memastikan trofi kejuaraan tersebut kekal menjadi milik mereka tanpa terlalu memikirkan mengenai sasaran peribadi. To be honest, no. The only objective for me is to win the World Cup, and that's what I dream. I didn't came here to win the Golden Ball, the Golden Boot. See, if I win it, of course, I'm going to be happy. But that's not why I'm here. Masih lagi perkembangan Piala Dunia 2022, satu kelegaan buat skuad Brazil apabila penyerangnya Neymar hampir pasti dapat diturunkan menjelang pertemuan kalah mati menentang Korea Selatan awal pagi esok. Yang disahkan Ketua Jurulatih Tite yang mengatakan pemain PSG itu telah pulih daripada kecederaan buku lalih. Neymar mengalami kecederaan tersebut ketika aksi pembukaan kumpulan menentang Serbia yang menyaksikan Brazil menang 2-0. Dia kemudian terpaksa direhatkan untuk baki aksi kumpulan G. Brazil turut menerima berita gembira apabila pemain pertahanannya Danilo kembali cergas untuk diturunkan. Kehadiran semula mereka pasti melengkapkan juara 5 kali itu yang kehilangan 2 pemain iaitu Alex Telles dan Gabriel Jesus untuk baki kempen kali ini selepas mengalami kecederaan lutut. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 5 Disember 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Davies arriving! Wow! Vinicius Junior finds save bundled in. We knew he had options. Marco Asensio. Selasa, 6 Disember, Jepun bertemu Croatia. 9 pagi di TV2 dan saluran OK. Siaran ulangan 2 petang di saluran sukan RTM. Brazil bertemu Korea Selatan 2.30 pagi di TV2 dan saluran OK. Siaran ulangan 8 malam di saluran sukan RTM.
Morocco bertemu Spanyol 10.30 malam di TV2 dan saluran OK. Siaran ulangan 7 Disember 2 petang di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Kekal teguh menentang penjajahan Israel yang berlanjutan sejak beberapa dekad. Itu ikrar Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk meluaskan penentangan secara aman termasuk di peringkat antarabangsa. Saksikan rangkuman berita luar negara. Rakyat Palestin juga tidak akan menyerah dan akan tetap teguh menentang pendudukan rejim Zionis itu. Biarpun setiap jam Israel melakukan jenayah dan pencabulan terhadap rakyat, tanah dan tempat suci di Palestin, ia tidak menghalang rakyat untuk bangkit menentang. Mahmud Abbas menegaskan pihak berkuasa Palestin akan meneruskan usaha di peringkat antarabangsa bagi memaksa Israel menamatkan pendudukan dan menghentikan pencerobohannya. Ribuan penduduk di Jawa Timur Indonesia berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas gunung berapi Semeru di Lumajang meletus. Pihak berkuasa melarang sebarang aktiviti dalam jarak 8 km dan memaksa seluruh penduduk kampung yang berada dalam lingkungan itu berpindah. Operasi mencari dan menyelamat wilayah diarah ke kawasan paling teruk terjejas bagi menilai kerosakan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Semalam hampir 2,000 penduduk dipindahkan akibat letusan gunung berapi itu. Seorang penunjuk perasaan dan seorang polis terbunuh di Bandar Sueda, Selatan Syria dalam satu demonstrasi terhadap keadaan hidup yang semakin merosot. Ketegangan semakin memuncak di bandar yang dikuasai pihak rejim selepas penunjuk perasaan balik batu ke arah bangunan kerajaan. Mereka kemudian merempuh masuk dan mengalihkan potret Presiden Bashar al-Assad dari bangunan itu. Jawatankuasa Khas Sosial Budaya, Komunikasi dan Pendidikan Dewan Negara disaran segera mengadakan mesyuarat meneliti isu sijil peperiksaan bersama UEC. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata jawatankuasa yang dipengerusikan Senator Aknan Ehtok perlu meneliti secara mendalam dan membuat perbandingan pencegahan antara cadangan dikemukakan dengan Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang dahulu dikenali sebagai Akta Pelajaran 1961. Isu UEC dibangkitkan Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong baru-baru ini. Tan Sri Dr. Rais dalam satu kenyataan menerangkan isu berkenaan sering dibangkitkan malah dibimbangi membawa kesan negatif kepada gerak kerja nasional pendidikan. Tegas beliau kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat yang ingin agar isu ini segera dituntaskan. Sabtu lepas, Dongzong dilaporkan mahu bertemu Menteri Pendidikan baharu bagi memberi cadangan supaya mengiktiraf UEC, namun tindakan tersebut telah membangkitkan kemarahan beberapa pihak. Kita ikuti pula perkembangan kes 1MDB. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram mahu menggunakan rakaman audio di antara Datuk Seri Najib dengan seorang pemimpin Asia Barat yang dianggap relevan sebagai bukti dalam kes 1MDB. Pada prosiding pagi tadi, Datuk Seri Gopal berhujah rakaman itu harus diterima masuk mengikut Seksyen 41(A) Akta SPRM iaitu peruntukan khas yang mengatasi Seksyen 65 Akta Keterangan Berkaitan Bukti Berdokumen. Bagaimanapun, Peguam Utama Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pula membantah permohonan untuk mengemukakan rakaman audio dan transkrip itu sebagai bukti pada perbicaraan berkenaan. Ujarnya rakaman audio itu dirakam secara haram justru tidak boleh digunakan di mahkamah selain rahsia kedua-dua negara. Selain itu, sebelum itu rakaman audio yang dipertikaikan itu dimainkan di mahkamah ketika bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Sirigi Abdullah memberi keterangan dan mengenapasi suara berkenaan kedengaran seperti Datuk Seri Najib. Perbicaraan bersambung esok.
Mahkamah Session Kuala Lumpur menangguhkan prosiding bela diri membabitkan pengasas rumah bonda Siti Bainun atas pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan dikenali Bella. Hakim Izralizam Sanusi membuat keputusan itu selepas mendapati Siti Bainun mempunyai masalah kesihatan. Jelas Hakim Izralizam, mahkamah boleh memanggil doktor yang menurunkan tanda tangan dan menjelaskan kewajaran memberi cuti sakit dan menyatakan secara spesifik keadaan Siti Bainun yang menghalang tertuduh hadir perbicaraan bela diri. Terdahulu, Peguam Bela Siti Bainun Nur Aminatul Mardiah Muhammad Noor berkata, satu surat dikeluarkan oleh Dr. Pakar bedah semalam bahawa Siti Bainun perlu menjalani rawatan kesihatan terbabit esok. Katanya tarikh pembedahan hanya boleh ditetapkan selepas rawatan berkenaan dan Siti Bainun perlu menjalani proses pemulihan selama 6 minggu akibat pembedahan terbabit. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Zahidah Zakaria mahu penjelasan sama ada Siti Bainun memerlukan pembedahan kecemasan atau ia boleh ditangguhkan. Mahkamah kemudiannya menetapkan Rabu ini sebagai sebutan kes serta Khamis dan Jumaat ini dikekalkan perbicaraan atau sebaliknya bergantung kepada pengesahan doktor. Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam perancangan menggantikan aset-aset digunakan dalam misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, yang usang dan sudah mencapai tempoh efektif secara berfasa. Panglima Angkatan bersama Lieutenant General Datuk Yazid Arshad berkata pergantian aset itu termasuk 39 unit kereta perisai Kondor yang digunakan sejak 2006. Kita juga telah merancang di mana pihak Perkhidmatan Tentera Darat akan membuat perolehan 20 kali kenderaan jenis Alfa ataupun kenderaan jenis Armour, right, untuk menggantikan kenderaan Kondor yang kita miliki sekarang. Okay. Juga terdapat keperluan untuk perolehan 59 kali High Mobility Light Tactical Vehicle yang juga akan dilaksanakan oleh pihak Tentera Darat. Menurut beliau, meskipun telah berusia, aset tersebut masih boleh beroperasi dengan baik berikutan penyelenggaraan yang sistematik. Malah selain Lubnan, ia juga digunakan di Somalia dan Bosnia Herzegovina. Jelas beliau selepas Majlis Pembubaran dan Pemakaian Pingat Perkhidmatan Negara Bangsa-Bangsa Bersatu PNBB Malbat 8509 di Port Dickson. Kura-kura tertua di dunia berusia hampir 2 abad. Ya, kisah kura-kura ini lahir sejurus kematian Maharaja Napoleon dan menjadi sebutan hingga kini. Kita ikuti paparan hashtag malam ini. Seekor kura-kura gergasis meraihkan ulang tahun kelahiran ke-190 baru-baru ini. Haiwan dipercayai dilahirkan selepas kematian Napoleon kini secara rasminya menjadi haiwan darat tertua yang hidup di bumi. Jonathan dipercayai ditetaskan sekitar tahun 1832 di Saint Helena, lokasi Maharaja Perancis. Napoleon meninggal dunia selepas dibuang negeri. Dia kemudiannya dibawa ke United Kingdom kira-kira 50 tahun selepas itu. Jonathan kini ditempatkan kembali di kediaman rasmi Gabno Saint Helena. Seorang atlet dari Spanyol menempa nama dalam Guinness World Record selepas memecahkan 39 biji tembikai dalam masa 1 minit. Roberto Rodriguez memecahkan tembikai menggunakan tangannya sambil buah tembikai dipegang beberapa orang sukarelawan. Roberto mencatat rekod dunia tersebut dalam sebuah program televisyen di Itali. Banjir tidak menghalang murid-murid menduduki peperiksaan KAFA UPKK. Itulah sebuah video menunjukkan sekumpulan murid tetap meneruskan peperiksaan meskipun air banjir sudah memasuki kelas. Kejadian dipercayai berlaku di Sekolah Rendah Agama SRA Sungai Balak, Kajang. Berita perdana 5 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam hormat.